Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jam saya dah pukul 3 petang. Okay, jadi kita boleh mulakan kita punya sesi kelas untuk petang ni. Minggu yang ke-9, lecture yang ke-8. Hari ini kita akan tengok berkenaan dengan insurances. Okay, apa insurans yang ada dalam construction industry. Okay, dan saya nak ucapkan terima kasih kerana menjawab test nombor 2 hari Jumaat lepas. Okay. Saya cuma nak beri pesan kepada siapa-siapa lagi yang belum menghantar, hantar aja. Jangan jadi markah kosong. Jadi asal ada markah, saya dah happy. Okey, saya boleh buat report dengan baik. Okey, kalau tak hantar tu yang report saya pun jadi tak berapa baik. Kita minta tolong hantar juga walaupun dah lewat seminggu ke berapa, hantar sahaja. Okey, saya akan terima, tapi tak adalah sama dengan geng-geng yang lain. Okey. Alright, kita teruskan hari ini. Saya intend nak buat tiap-tiap minggu saya cakap intention saya nak buat dengan cepat. Okey, jadi kita teruskan dengan subjek. Kita ada lebih kurang 3 minggu sahaja lagi. Minggu ni berkenaan dengan insurances. Minggu depan kalau ada berkenaan dengan performance bond, dengan performance guarantee sum, dan minggu satu lagi berkenaan dengan retention sum. Jadi kita ada lebih kurang 3 minggu sahaja untuk online. Lepas tu anything you boleh WhatsApp ataupun PM tepi untuk bertanyakan soalan, untuk get ready untuk your final assessment. Okay, pada bulan Februari nanti. Start berapa hari bulan? 1 hari bulan rasanya, start 1 Februari. Okay, lepas tu kita akan ada sebelum you cuti belajar seminggu, kita akan buat kelas lagi, kelas revision. Okay, jadi kat situ pun you boleh bertanya untuk apa-apa sekali nak masuk, dan kat situ juga InsyaAllah kalau saya ada tips, saya akan bagi tips untuk final assessment. Kalau tak ada, saya buat senyap je lah waktu tu. Okay, saya bagi summary of apa yang kita dah belajar. Okay, mari kita teruskan. Alright, muka surat, saya suruh you cari muka surat berapa start dengan insurances. Rupanya dia awal-awal chapter 8, chapter terakhir, iaitu pada muka surat 543. Okey, 543 kita pasal insurances. Charcock Fong kata insurance bermaksud a contract. Insurance juga adalah contract, whereas one party called the insurer assume for the payment of consideration called the premium. Okay, kita akan ada premium. Jadi you all kena tahu macam mana nak kira premium untuk insurances, sebab kalau you all kerja dengan consultant, you all kena buat pre-tender estimate. Jadi you all juga kena kira dia punya premium of the insurance untuk dimasukkan dalam preliminaries, bahagian preliminaries dalam tender document. Okay, tapi kalau you all kerja dengan kontraktor, lagilah nak kena tahu macam mana nak kira premium. Nanti kita tengok macam mana basically dia kira. Dia ada yang betul-betul punya, yang itu you belajar dalam analysis of price. Saya tak ingat siapa yang ajar. 408, 458 tu part 1, part 2 dengan masa you belajar diploma. Itu yang mana yang ex diploma lah. Tu dalam estimating, dalam measurement juga. Yang itu cara nak tengok balik macam mana nak kira insurances. Yang itu you kena tahu. Lepas tu dia kata kat sini dia adalah kontrak antara yang memberi
yang memberi insurance iaitu basically bank atau insurance company dan sebagainya, dan juga dengan apa yang kita panggil contractor. For now saya akan beritahu contractor sebab contractor yang beli insurans tersebut. Okey, tapi contractor beli insurans joint name. Okey, jadi dia juga dua-dua adalah contractor dan client. Okay, developer ke siapa yang mempunyai site tu basically adalah occupier to the land. Jadi dia ada occupier liability kat situ dan dia kena beli, dia both kena handle the insurance. Jadi yang tolong beli insurance adalah contractor. Okay, yang kena saman basically adalah client. Okay, jadi kalau nak ikutkan, kontraktor akan letak premium dia dalam preliminaries dan dibayar oleh klien. Jadi yang empunya insurans basically the client. Okay, tapi nama joint name. Okay, sebab yang memegang dan yang tolong beli adalah kontraktor. Okay, tapi dia depend on jenis insurans. Ada yang memang purely kontraktor punya. Okey, nanti kita tengok. Okey, jadi itu yang menjadi dia. Kenapa kita kena ada insurans? Sebab dia ada kat sini, dia tulis the risk. Risiko kepada benda-benda yang terjadi kat site bukan salah kedua-dua pihak. Okey, ataupun thought of negligence pada satu pihak. Okey, thought of negligence pada satu pihak juga kadang-kadang dia akan, tapi kita cakap pasal thought kita tak cakap pasal contract. Contract memang dia akan salah dari segi breach of contract lah. Tapi yang ini berkenaan dengan thought. Okey, kita cakap pasal crane punya batang jatuh kena kereta kat luar public, itu noise, kita panggil nuisance ke apa semua, itu juga akan dihandle oleh insurance. Okay? Yang kena saman adalah klien akan ambil daripada insurance company dan bayar kepada ni. Okay? Termasuk juga kalau ada kita panggil earthquake ke, gegaran ke, puting beliung ke, banjir yang sangat teruk ke, fire ke, itu semua risiko oleh yang uncertain happening in the future. Okay, yang itu kita panggil. Okay, jadi yang itu bila terjadinya macam tu, insurance company akan membayar, akan cover. Okay, based on berapa banyak insured yang diambil. Macam kita punya life insurance, okay? Macam insurance belajar juga ada. Dia punya caranya lebih kurang semua sama. Okay? Jadi dia involvekan bank atau insurance company ataupun financial institution yang memberi insurance tersebut. Okay? Right. Kita zoom kan. Saya tak nak tengok satu-satu pasal banyak. Kalau tengok satu-satu habis semua. Kita zoomkan kepada construction industry, the type of insurance. Type of insurance dalam construction industry basically ada 5+1. Okay? 5+1. Yang 5 ni ada dalam construction contract. Dalam condition of contract dia ada. Yang satu ni dia silent. Okay? Yang bahagian B ni dia silent dalam construction contract. Tapi kerajaan Malaysia dia insist of semua construction company ambil this foreign worker insurance. Okay, kita ada public liabilities, nanti saya ceritakan satu-satu apa maksud public liabilities. Insurance of works, saya akan ceritakan apa yang dimaksudkan dengan insurance of works. Workman compensation, namanya workman compensation. Kita ada SOCSO, okay, SOCSO Social Security, okay. Kita ada contractors or risk. Contractors or risk basically gabungan antara public liability dengan insurance of work. Dia bukan satu insurans yang baru, okay. Dia gabungan, tapi oleh kerana
dah lama kontraktor beli kontraktor or risk untuk menggabungkan ni, maka dalam baru-baru ni sahaja dalam construction contract condition dia ada nyatakan pasal kontraktor or risk. Jadi 2010 sebelum 2010 punya PWD tak ada. 2010 ada. Lepas tu sebelum 2018 punya PAM tak ada. 2018 punya ada. That's why kita letak kat sini. Satu lagi dan last one number 6 adalah foreign workers insurance. Nanti kita tengok semua sekali. Kita go through je apa yang ada dalam PWD. PWD 38.1 ni dia tak cerita banyak lah. Dia cerita sebelum start kerja, kontraktor kena bagi performance bond, bagi insurance company. Itu je dia cakap. Kita dah ulang balik masa site possession dulu. Yang paling penting adalah clause 14 adalah untuk public liability insurance. Saya langkau je pasal kita tak go through yang ini. 15 pun sama. 15 sama, 14, 15 adalah basically public liabilities, insurance dengan insurance work nanti ada kat bawah. Yang ini adalah workman compensation. Workman compensation clause 16. Clause 17 adalah Social Security Act. Clause 18 adalah insurance of work. Clause 18 adalah untuk insurance of work. Kita go through lagi. Dan itu sahaja yang ada dalam tu. Dia tak nyatakan pasal foreign workers, dia tak nyatakan pasal contractor or risk. Sebab tapi kat dalam cerita dalam clause tu dia ada nyatakan pasal contractor or risk. Dia tak nyatakan pasal foreign workers. Nanti saya beritahu kat mana yang dia boleh kita anggap impliedly nyatakan sebagai contractor or foreign workers punya. Dalam PAM lagi. Dalam PAM kita tak boleh nak agak dia untuk apa? Dia untuk public liabilities ke? Dia untuk insurance of works ke? Sebab dia tulis sebagai macam general sahaja. Injury to person and or damage to property. Yang ini boleh masuk bahagian insurance of work, boleh masuk dalam workman compensation pun boleh masuk. Dia bagi generally. PAM dia bagi generally. Jadi insurance juga sama juga. Damage to property 19 sama, 18 sama, dan yang akhir sekali adalah 20. 20 ni untuk building. Yang ini basically adalah insurance of work. Kalau kita tengok kat sini, lepas tu dia kata contractor risk, maknanya dan ada tulis CAR kat sini. Jadi contractor or risk dia masukkan sini. Jadi termasuk dua, public liabilities dan insurance of works. Itu yang kita boleh simpulkan. Ni untuk new building tadi 20A. 20A adalah new building by contractor. Insurance yang diambil oleh contractor. 20B adalah insurance of work yang diambil oleh employer. Kalau employer sendiri ambil insurance tersebut. Jadi pakai 20B. Kebanyakan kita pakai 20A. 20B kebanyakan. Saya rasa saya tak pernah handle projek yang 20B. 20A yang dia orang ambil. Lepas tu kita ada 20C. 20C adalah untuk renovation work. Existing building, insurance for engineering or extension. Yang ini untuk basically untuk renovation works. Selalu juga pakai. Yang ini dia beri maksud apa contractor or risk. Kalau you baca betul-betul, contractor or risk ni dia cover dua benda lah. Public liabilities dengan insurance of work. Kita skip yang ini. You baca, jangan cakap saya suruh skip, you baca. Workman compensation, apa maksud workman compensation? Dia ada tulis kat sini. Panjang dia punya cerita. Si Chow Kok Fong dia define benda dua tu je pada pasal kat Singapura yang paling penting dua. Kita ada 6 tadi yang kita nak. Yang ini yang saya nak go through.
public liabilities. Apa maksud public liabilities? Coverage dia to provide protection to the government, okay, against the claim by a third party due to contractor's negligence and fault, okay, but not liable to indemnify the employer if the loss is wholly caused by the employer's negligence. Jadi kalau employer yang buat negligence, okay, public liabilities tak cover. Okay. Yang public liabilities cover adalah kontraktor yang buat negligence. Okay. Pasal kontraktor yang buat kat site tu sebut, okay, apa yang dia negligence kan. Okay. Dia akan cover. Tapi against who? Against third party. Maknanya orang luar. Okay. Orang luar, public. Okay. Yang kita panggil public. Jadi kalau kita ada holding, okay, kita ada holding, lepas tu kita ada apa tu? Kita panggil holding, orang luar tak boleh masuk. Okey, kalau orang luar masuk dia panggil trespass yang kita belajar dalam construction law. Okey, kat luar tu kalau kita buat bangunan tinggi, okey, buat bangunan tinggi tiba-tiba batu jatuh kena bahagian luar, orang tengah lalu lalang kena kedebuk kena kepala dia. Okey, siapa nak cover? This insurance cover. Okey, against third party. Okay, orang luar. Okey, kalau kena kereta kemek, kereta pun boleh claim insurance daripada klien. Okey, jadi klien yang akan bayar pasal dia joint name. Claim dengan kontraktor pun boleh, tapi biasanya kalau masuk court, mahkamah tak tulis kontraktor. Kat mahkamah tulis klien yang sought fault pasal klien punya side. Okey. Jadi dia berapa value dia? Value dia pada tahun 2005 punya value ni saya ambil juga daripada Cik Mat Dollah punya. Okay, tapi basically ni tahun 2005, you boleh tengoklah source dia JKR ni. Okay, tengok source ni pun boleh dapat. Ni kalau value of contract sum dia banyak ni lah value of insurance. Okay, right? Dia punya coverage. Kalau contract sum bawah 50,000, 10,000. Kalau contract sum dia lebih daripada 50 juta, 2 juta insurans ke. Saya selalu handle projek kebanyakan in between 20 hingga 50 juta. Sebab insurans selalunya 1 juta kita tulis dekat kita punya preliminaries. Okay, dalam preliminaries tender document kita kena nyatakan insurans berapa. Okay, jadi kita punya estimate tu kita tak reveal berapa estimate. Kita kalau estimate kita 30 juta ke, estimate kita 40 juta ke, still value dia 1 juta. Jadi kita boleh reveal dekat kita punya tender document berapa yang kontraktor kena ambil insurans sebab dia nak kira premium dia, daripada premium dia. Jadi bila period of ni penting coverage, premium, period, kira premium. Dia everything saya akan bagi 3 ni. Coverage dia siapa yang cover, siapa yang boleh claim insurance tersebut, period dia, berapa lama insurans tu akan valid, lepas tu period premium dia macam mana nak kira dia. Alright, yang ini dia untuk public liabilities no fixed rate, because insurance has its unique feature. Maknanya kita kena depend pada case by case dia punya, banyak macam mana dia punya cerita. Jadi premium kat sini you check balik masa you belajar analysis of price 408 atau 458, dan you check balik kalau ex diploma check balik dengan masa you belajar measurement bahagian estimating. Daripada possession of site sampai ke CCMGD, certificate of completion making good defect, sampai ke situ dia punya cover of its insurance. Yang tu public liability. Right. Boleh. Kita tengok insurance of works pula. Insurance of work, the full value of work executed and material on site against loss and damage by fire, lightning. Ni kerja.
Okay. Fire, lightning, apa benda lagi earthwork, banjir, kilat, dia punya kerja dia. Jadi full value of work yang telah siap, katalah banjir dia rosakkan semua full kerja kita dan material on site. Okey, dah rosakkan material on site kita tak boleh pakai, jadi kita akan dapat boleh dapat compensation untuk yang tu. Okey, right, period dia anti completion. Okey, kita tengok tadi sampai CCMGD. Okey, yang ini sampai akhir completion je. Jadi sampai completion sampai CPC. Okey, insurance work sampai CPC je. Dia tak cover yang defects liability period dan sebagainya. Pasal yang itu dah habis kerja. Buat apa dia nak cover lagi? Insurance work maknanya insurans masa dia buat kerja. Okay, jadi premium dia rate kali amount. Okay, amount insured. Okay, alright. Jadi kita tahu tadi kita ada sekarang public liabilities, kita dah cerita. Okay, insurance of work kita dah cerita sampai construction sampai CPC keluar. Okay, dua tu kita dah kira. Nanti kita tengok contractor or risk. Macam mana pula pasal contractor or risk dia cover dua-dua ni. Now workman compensation. Workman compensation, apa yang dia cover adalah workers covered under this insurance. Siapa workers yang ini dia cover workers untuk pekerja-pekerja. Workman compensation adalah untuk pekerja-pekerja. Siapa yang dia cover? Those earning more than RM3,000 per month. Tapi mesti local Malaysian. Pasal kita ada foreign workers punya insurans kan? Yang ini adalah jadi workman compensation khusus untuk Malaysia saja. Okay, and permanent resident. Dan bergaji RM3,000 dan ke atas. Dan bergaji lebih daripada RM3,000. Bukan RM3,000 ke atas. Lebih daripada RM3,000. Okay, period dia from site possession sampai practical completion. Sama juga dengan insurance of work. Okay, dia punya premium, macam mana nak kira premium? Rate kali estimated total earning of the workers. Okay, biasanya rate dia 1% hingga 3%. Okay, depending on time of work, estimated total earning of the worker lebih kurang 10% hingga 20% of the contract sum. Ni estimated premium dia. Ni estimated. Pengiraan cepat dalam analysis of price. You balik kepada analysis of price masa you belajar kat earlier. Okay, itu kalau lupa buka balik nota-nota lama. Okay, tak pun tanya siapa? Cik Is ke yang ajar dulu siapa? Kalau 408 458 Is Hazwani ke, tengoklah siapa-siapa yang ajar, tanya dia balik. Okay, macam mana nak kira. Ataupun you boleh semak kalau you all ada buku measurement saya, you all part 5 kan? Last semester saya ada bagi buku measurement saya. Tengok bahagian preliminaries. Okay, kat situ ada macam mana nak kira premium dia. Bahagian preliminaries pun ada kat situ. Okay, boleh juga sebagai contoh. Okay, that's workman compensation. Okay, cover untuk pekerja lebih daripada RM3,000. Okay, pekerja kontraktor dan pekerja kontraktor dan klien, tak termasuk konsultan. Okay, konsultan dia termasuk under public liability insurance. Okay, konsultan biasanya dia cover dalam tu, tapi dia tak tulis dengan ni. Biasanya konsultan minta kontraktor add in. Okay, minta bank atau insurance company add in termasuk konsultan punya coverage. Okay, dalam tu dia tak masuk dalam workman compensation. Workman compensation khas untuk dua. Okay, kontraktor dengan klien sahaja. Okay, so okay, social security. Okay, Perkeso, baru ingat. Okay, Perkeso. Ni Perkeso punya, kita ada akta sendiri, akta atau Perkeso. Okay, yang kita kena pakai, yang mewajibkan semua pekerja tak kira dalam bidang apa pun di Malaysia, okay,
semua pekerja, tak kira dalam bidang apa di Malaysia, yang gaji dia bawah 3,000 dan ke bawah. Okey, mesti didaftarkan under Perkeso. Okey, sebab tu dia tulis kat sini, dia tak tulis period, dia tulis registration. This is a compulsory scheme. Maknanya dia kerja je, tak kira lah dia buat kerja untuk projek ni ke, workers tu buat kerja projek untuk projek ni ke, buat kerja untuk projek satu lagi ke, semua mesti didaftarkan under SOCSO. Okey, yang pasal ni compulsory ikut akta tu. Okey, itu akta Perkeso. Okey, jadi yang you kena tahu. Okey, jadi contribution dia bukan premium, dia contribution. The contractor must make a monthly contribution eligible, biasanya employer 1.75%, lepas tu employee kena 0.5% daripada dia punya gaji masuk dalam that scheme, pension scheme. Okey, dia macam KWSP lah untuk swasta. Okey, yang ini untuk yang gaji 3,000 dan ke bawah. Okey, so kita tak payah nak kira premium, pasal ni memang wajib. Okey, memang dia tak beli ekstra pun untuk projek tersebut. Ini mesti ada. Okey, jadi kita since dia ada dalam condition of contract, dia contractor kena. Ni workers ni adalah pekerja-pekerja yang bekerja dengan that contractor sahaja. Kalau klien punya tak masuk. Okey, ni untuk contractor sahaja. Okey, alright, yang ini tak ada premium Ya, jangan pula nanti masa buat pretender estimate, SOCSO tulislah berapa ringgit. Okey, dia kira 1.75 kali 0.5 je. Lepas tu estimate gaji, dia letak pula premium kat dalam tu. Tak ada. SOCSO tak ada premium. Okey, pasal dia wajib semua kena kat dalam tu. Okey. Now, contractor or risk. Okey, apa coverage dia saya cakap Contractor or risk dia adalah in place of public liability policy campur insurance of works. Okay, covers any loss or damage for property and third party liability. Jadi dia campur antara public liabilities tadi, insurance of works. Okay, jadi period ni macam mana? Sebab public liabilities punya period up to CMGD, okay, up to making good defects, tapi insurance of work up to CPC saja. Okey, jadi oleh kita selalunya kita akan ambil yang mana lebih panjang. Okey, yang mana lebih panjang adalah sampai certificate of completion of making good defects. Okey, sampai CMGD punya masa. Okey, right? Dia punya rate, okay, oleh kerana tadi insurance of work dia tak beritahu rate dia berapa. Lepas tu kita panggil public liabilities pun dia tak ada tulis berapa rate dia, sebab biasanya kontraktor akan gabung. Jadi kita akan gabunglah kat sini premium dia, rate kali dengan amount. Okay, rates biasanya depend on building 1 hingga 2 story residential and shop house 0.20% of contract sum. Okay, roads 0.30, bridges 0.40. Jadi itu adalah amount insured. Okay, based on amount insured dia, itu adalah yang dia punya coverage. Okay, untuk premium. Jadi kalau nak ikutkan, kita ikutlah coverage of this public liabilities. This is coverage je kan. Okay, kita ambil dia punya coverage kat sini. Okay, kira jadi 0.20% kali dengan yang ini untuk premium dia. Right? Boleh? Dah nak habis dah ni? Habis. Ya, 3.30 habis ni. Sorry, cepat saya. Okay, foreign workers insurance, dia coverage dia no express provision, kan saya cakap dia tak ada express provision in the contract for the insurance for foreign workers. Tak ada extra provision. Tapi biasanya dia akan gunakan workman compensation punya provision, sebab dia cover workers. Okay, jadi dalam Workman Compensation Act 1952
An employer must ensure that they hired foreign workers. Okay? Jadi kena appointed by the Foreign Workers Compensation Insurance Scheme, SPPA. Okay? Jadi dia kena daftarkan. Okay? Dia kena daftarkan foreign workers tu kepada this SPPA mengikut apa yang ada dalam Workers Compensation Act. Bukan Workmen Compensation Act This is Workers Compensation Act. Okay, saya tersilap sebut sikit je lagi tadi. Okay. Alright. Negara apa yang boleh dia hire? Okay. Cuma ini sahaja yang boleh hire. Selain daripada ni tak boleh. Okay. Tapi efektif from 1st of August 2006. Okay. Kalau ni pasal ni Oktober 2006. Jadi you kena check lah. Yang baru punya kalau ada tengok Mohe ni Moha bukan Mohe, Moha government check ni, check yang paling baru sekali. Okay, nanti saya akan check untuk saya update saya punya nota. Okay, alright. Philippines male sahaja, Philippines tak boleh female. Indonesia, Cambodia, Kazakhstan, Laos, Myanmar, Nepal, Thailand, Turkmenistan, Gostan tak ada kat sini. Uzbekistan and Vietnam, Bangladesh. Oh, Bangladesh ada. Yeah. Bangladesh ni yang efektif 1 bulan 8 tahun 2006. Yang lain semua memang dah lama. Okay. Period dia site possession sampai practical completion sahaja. Okay, macam mana nak kira premium? Premium to be paid by the contractor is RM72 per year. Allah, sikitnya nak kena bayar RM72 per year je for every foreign worker employed. Seorang RM75. Okay, as approved by the Ministry of Human Resource. Okay, dia kena bayar melalui this Workers Compensation Act. Okay, habis. Ni guarantee and bond. Okay, 332. Oh, setengah jam saja saya. Tak sampai setengah jam pun saya cerita. Okay, minggu depan pun lebih kurang sama macam ni. Minggu satu lagi cepat. Okay, retention fund tu pun boleh tahan sekejap je. Okay, tak apa. Lagi cepat, lagi senang. Ni kita akan tengok minggu depan. Okay, guarantee and bond. Saya nak cuma tunjukkan ini contoh contractor ORIS punya insurance policy. Okay. Ni yang saya handle untuk projek apa projek annex building untuk Terengganu punya local authority. Okay, kita ni contractor ORIS. Okay, period of cover dia ada tulis kat situ. Ni condition dia. Okay, ni material. Ni material damage. Ni pasal material kan kita ada 2 section kan. Section 1 adalah kerja. Okay, section 2 adalah ni material damage, masih lagi extension of cover kalau ada. Ni third parties. Okay, public liabilities. Third parties adalah public liabilities insurance. Okay, ni boleh baca. Okay, ni contractor dia. Okay, contractor dan dia joint name. Okay, joint name antara contractor dengan Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu, Permin. Okay, ni alamat dia. Ni tajuk projek yang saya handle. Ini salah satu projek yang paling saya puas hati sebab saya jaga projek ni. Ya, saya pergi tiap-tiap bulan memang pergi Terengganu. Ya, jaga projek ni daripada inception. Ya, kena balun dengan kerajaan negeri semua sampai ke final account siap. Ini yang bukan the only lah, ada lagi 2-3 projek, tapi saya sangat suka dengan projek ni sebab dia punya orang-orang semua very very friendly. Okay, senang nak bekerja dengan ini adalah dia punya contract sum. Okay, yang ini dia punya insurance covers. Okay, dia punya tu. Okay, ini cover dia. Okay, 7,000. Right. Ni yang kita cakap yang 1 juta tu. Okay.
Dia punya cerita. Okey, lepas tu dia ada endorsement kalau ada lah. Okey, yang ni workman's compensation. Okey, ni workman's compensation juga under projek yang sama sebab dia pakai Maybank. Okey, tadi pun dia pakai Maybank. Maybank Assurance. Okey, ni dia punya condition dia. Okey, ni projek yang sama. Okey, menara permit. Okey, gabungan pemborong kuari dia punya yang jadi masalahnya gabungan pemborong kuari ni masa tender dia tak wujud. Pasal dia anak syarikat Permin. Dia tak wujud. Jadi mula-mula buat tender biasa, lepas tu kemudian buat negotiation dengan dia. Negotiation yang bertekak habis lah dengan pemborong kuari ni. Dia juga kawan baik kepada Ahmad Zaki. Ahmad Zaki AZRB. Dan itu pun boleh tahan. Sebab tu saya baik dengan dia orang. Ni dia punya ni adalah cover note dia. Dia ada cover note dia, boleh tengok. Dah habis. Yang ini yang you kena tulis. Insurance kat sini dia kena tulis minimum insurance cover, policy number. Masa tender tak payahlah tulis policy number. Masa tender tulis dah dia punya to be advised kat sini, tulis to be advised pasal kita tak ada insurance company, tak ada dia punya number insurance lagi, tapi harga minimum coverage kita dah ada, jadi kita boleh tulis yang ini. Period of insurance pun kita dah tahu yang kena kat sini, tapi tak tulis berapa lama. Tulis berapa lama, pasal you kena kira daripada site possession sampai ke CCMGD. Jadi itu yang nak kena cover. Ni SOCSO kat sini to be advised juga, kalau dah dapat baru tulis. Ni insurance juga. Ni satu lagi insurans yang you kena, tapi kena tengok clause 18 ni apa, clause yang tadi clause insurans under clause 15 tu insurans apa, insurans under clause 18 tu insurans apa. Jadi baru you boleh tulis kat sini. Jadi you kena tulis apa yang sepatutnya. Untuk you punya tender document masa applied study, you tulis LED berapa? Tulis harga kat sini. Memang pandai lah kalau tulis harga. Kalau kena dengan saya memang kena balun. Tak boleh masa tender jangan tulis harga. Maka kat sini masa buat tender dokumen kena tulis formula kat sini. Kalau you tulis tender harga kat sini, kontraktor akan tahu you punya estimated cost. Jadi kita buat tender report, kita akan pening kepala semua tenderer akan harga lebih kurang sama je. Nak recommend yang mana satu pun tak boleh. Jadi guna formula kat sini untuk LED. Yang ini sebab ada lecturer tanya saya. Jadi saya advise dia macam tu lah. Alright, yang itu ni kita dah bagi tahu defects liability period. You boleh lah tulis berapa kalau nak ikutkan DLP ke apa ni, you kena tulis surat ke klien berapa nak tulis. Yang ini adalah untuk PEM. Ni insurance. Insurance you tulis value dia berapa. Kata kalau you if non-stated shall be not more than 50,000. Jadi kalau you kosongkan pun ada harga dia. Lepas tu dia yang ini dia dah tulis sendiri, mesti cover professional. Tadi dalam JKR tak ada tulis kan, tapi selalunya kita masuk dalam public liabilities. Yang ini dia cover under insurance 20A, 20B atau 20C, insurance of works dan juga public liabilities. Yang ini biasanya contractor or risk punya insurance dah cover sekali. Dia tak cover pasal professional, dia tak cover under workman compensation. Workman compensation khusus untuk pekerja klien campur pekerja kontraktor. Amount remove ni tak ada. Itu sahaja yang kita nyatakan
Lain semua saya tak ada nak cerita. Okey, jadi 339, 340 lebih kurang kita dah habis. Okey, ada apa-apa persoalan? Okey, 26 campur 9 campur beberapa lagi. Bagus juga. Okey, ni 5A 5F kan? Kan? Right. Ada apa-apa persoalan? Okey, kalau tak ada pun tak apa lagi. Okey, saya masing-masing dah penat dah petang dah kan. Kesian. No, saya cukup respect Nordini ni. Daripada awal semester sampai akhir semester saya buka komputer je dia dah ada dah. Awal betul dia masuk kelas. Okey. Ya saya. Dia perform. Budak-budak pandai tu. Oh, dia budak pandai. Nordini tu. Okey, mana Aiman tahu? Aiman dah. Yalah. You all bersama daripada part 3 Dia kelas mana? Kelas ni, F. Ni 5A ke 5F? F. 5F daripada part 3 lah. Kalau 5A daripada part 1 kan? Okey, boleh tahan. Okey. Dia masuk budak nakal. Siapa? Budak F budak nakal. Okey, Aizat memang nakal pun. Nordini tak ada suara Nordini. Sir, nak tengok Kerimak boleh dah ke sir? Kerimak saya belum tanda lagi ya. Okey, baik, boleh. Nanti saya bagi. Pasal kita habis lagi 3 minggu. Okey. Lepas tu kita nak buat revision, okey. Antara 3 minggu tu, okey, antara 3 minggu sampai ke revision. Lepas tu kita ada lagi seminggu untuk you punya apa kita panggil? You punya apa yang kita panggil lah. You punya revision sendiri, okey. Kita ada revision minggu ke-14 lebih kurang. Minggu ke-14 kita jadi lepas kita habis kelas, okey, minggu ke-9 kan, minggu ke-10, minggu ke-11, minggu ke-11 kita habis kan? Kan kita ada 3 minggu je lagi habis lecture. Okey, jadi minggu ke-11 kita mungkin akan ada satu lagi test, okey. Jadi tapi saya dah boleh start marking masa tu. Okey, jadi tu yang saya cakap, siapa-siapa yang belum hantar lagi pasal saya belum start marking. Okey, jadi kalau bila saya dah start marking tu susah sikitlah, okey, pasal saya punya jenis orang bila saya marking saya bagi balik kat student tu. Jadi saya tak tahu je sama ada you tiru ke tak. Okey, kalau kawan-kawan dah dapat. Jadi sebab tu saya Wan baru nak masuk Wan. Okey, baru saya bagi kat dia orang. Kat dia orang balik saya tak tahu sama ada orang yang lambat ni dia gitu. Jadi for now ada masa lagi pasal kita ada 3 minggu tapi markah dia surely akan down lah. Okey, pasal lewat sesangat. Okey, lewat sikit tak apa. Okey, lewat sesangat saya pun mengerti juga ada orang siap tumpang kawan punya internet untuk hantar. Okey, tu saya fahamlah. Okey, pasal masalah internet tak semua orang serupa dan tak semua orang ada good internet coverage, okey, ataupun good dia punya polisi. Okey, jadi saya kena faham yang itu. Okey, saya punya internet pun kadang-kadang Unify ni kadang-kadang buat tak betul juga. Okey, kadang-kadang slow semacam. Okey, last semester lagi teruk. Di semester okey lagi. Okey, setelah saya komplain. Okey, jadi hantar dulu. Jadi minggu ke-11 kita akan habis. Ni minggu ke-9, minggu ke-10, minggu ke-11 kita akan habis. Minggu ke-12, 13 saya ada masa 2 minggu untuk buat marking dan masa itulah saya akan bagi. Jadi you boleh tahulah dia punya carry mark dia berapa. Okey, dan boleh tahulah macam mana nak jawab untuk final besok. Boleh? Siapa yang tanya tadi? Lupa. Aiman ke Aizat yang tanya? Boleh sir. Boleh. Aiman. Okey. Lepas tu masa cuti break, masa cuti you belajar tu pun you nak tanya apa carry on je, tanya je, no problem.
Pasal saya bukan lagi koordinator peperiksaan. Dulu saya koordinator peperiksaan, saya busy. Jadi saya tak ada masa nak layan student. Sekarang ni kita tak payah nak susun meja apa semua kan. Jadi kita tak busy. Jadi bolehlah saya layan student sebelum you punya final exam start February, 1st February katanya. Okay. Kita punya NAT 609 ni bila saya tak tahu. Okay. Alright. Ada apa-apa lagi? Okay. Nudi ni tak nak bagi suara. Dia malu, tak apa. Okay, Dina satu lagi. Rajin juga. Selalu awal. Okay. Nur Aisyah ni pun saya tahu. Pasal saya buka selalu memang nampak muka tengah dongkat dagu tu. Tu pun selalu awal. Kan? Aisyah kan? Okay. Yang lelaki seperti biasa lah. Saya dulu pun macam tu juga lelaki. Lelaki selagi tak pukul 3 kita tak on lah. Okay. Tapi ada juga you all on. Rajin. Okay. Alright. Kalau tak ada, okay, saya rasa saya seorang bercakap. Okay. Selain daripada Aiman dengan Aizat. Okay. Saya habiskan di sini. 3.45. Saya nak ucapkan terima kasih kepada you all. Mendengar saya punya celoteh untuk hari ini berkenaan dengan insurances. Maaf kalau saya go through, saya cuma skip dia punya clause by clause tu, tak seperti biasa. Dulu saya baca clause by clause. Yang ini kita skip the clause, kita zoomkan kepada jenis-jenis insurans dan kita cover 3 benda. Biasanya kita cover dia punya coverage dia, apa yang insurans tu cover. Yang kedua, dia punya period of insurance coverage, dan yang ketiga dia punya premium dia. Okey, yang itu 3 yang penting. Kalau you tengok soalan-soalan dulu-dulu pun, dan kalau you tengok kalau you handle projek pun, kebanyakan pasal insurans yang ini 3 ni yang dia persoalkan. Okey, jadi kita tengok yang kita zoomkan kepada yang itu. Jadi kalau ada siapa-siapa tersinggung dengan saya, dengan cara saya berikan ceritakan berkenaan dengan insurans yang kita zoomkan kepada jenis-jenis insurans, saya nak minta maaf lah. Okey. Sebab tu memang kesalahan saya. Ilmu ni Allah yang punya, saya cuma sampaikan. Yang mana betul tu memang dia punya. Yang mana cara saya salah atau saya dan apa yang saya nyatakan salah tu memang saya. Buhari cakap apa? Buhari? Tu dia off. Okey, tak apa. Okey. Kalau ada persoalan, okey. Kalau ada persoalan, you boleh PM saya atau you boleh WhatsApp saya. No problem. Dalam grup boleh, individually pun boleh. Okey. Akhir kata saya nak ucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Okay. So handsome hari ni. Oi, handsome apa? Baru lepas mandi. Nampak luas dahi. Okay. Kan? Cik Azri lagi handsome kan? Terima kasih, sir. Aku selamat je Liverpool. Alah, seri satu sama bosan itu. Sir, Wilson lagi handsome. Tapi semua seri Apa dah jadi Chelsea kalah dengan Everton? Ha? Mana? Okey, besok tiba siapa? Tottenham. Clash of the top. Aku dapat lagi tak? Oh, the table. Tottenham. Bukhari Tottenham. Buhari Tottenham. Oh yo. Saya Tottenham, sir. Takutlah dengan Buhari. Dia Mourinho tengah on form ni. Mourinho. Sun dengan Kane. Hati dah saya. Okay. Alright, ada apa-apa lagi? Ini Sir.
saya ada satu soalan. Okey. Boleh? Okay, kalau dalam construction kan, contohnya sesuatu design terhadap building tu kontraktor yang handle. Contohnya design roof lah, contoh. Katalah dia basically dia traditional system. Dia traditional system tapi ada part of the building kontraktor yang design. Betul. Okey. Okey, lepas tu contohlah roof lah. Contohlah saya bagi roof. Tiba-tiba construction terhadap roof tu dia macam tak perfect lah. Maksudnya employer ni macam tak puas hati tentang design dia dengan building tersebut. So dia kiranya kontraktor tu dah macam negligence lah kan? Ke macam mana? Kalau dari segi kontrak, ini saya cakap betul pasal saya nak tanya tadi design en bloc atau apa? Design en bloc atau traditional system. Kalau traditional system, dia punya main point adalah contractor is not design. Dia cuma service dia cuma construction sahaja. That's traditional. Okay, jadi kalau kontraktor kena design, mestilah di-approve oleh konsultan. Kan? Maknanya as if kontraktor punya design adalah konsultan punya design. Pasal kontraktor is not designer, melainkan shop drawing, detailing yang tak ada dia boleh buat. Tapi shop drawings pun, kan, on-site drawing pun mestilah di-approve oleh konsultan. Selagi konsultan tak approve, kontraktor tak boleh buat. Okay, itu dia punya undang-undang dia. Sebab traditional system, kontraktor is not the designer. Boleh Bu Hairi? Jadi kalau klien nak marah, klien tak boleh marah kontraktor. Klien marah konsultan. Okay, jadi negligence is on the part of consultant kalau macam tu. Okay. Alright. Faham? Okay, ada lagi? Ya. Okay, saya leave minta maaf, dah tinggal berapa orang je. Okay, Zat. Terima kasih, sir. Gaya macam selalu. Terima kasih, Zat kan. Terima kasih. Dina okey, Akmal okey, semua dah terang-terang ni. Ain Atika okey. Bye sir. Bye. Aku lagi Siti Nur Munira, Azrina yang tinggal sikit je dah.